We have got to be careful. We have got to remember that a cry, if it is wrongly made, will be followed by a counter cry. That suspicion begets suspicion, and trust begets trust. This is a country of various communities brought together by political, social, and economic reasons. Let us live as brothers. The traditions of Malaya are the highest traditions, the traditions of brotherhood, of happy and peaceful living amongst each other. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan memberikan tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain. Antara tanggungjawab tersebut untuk menentukan perizaban bagi orang Melayu dan Bumiputera satu kadar yang difikirkan patut oleh Yang di-Pertuan Agong mengenai jawatan dalam perkhidmatan awam, mengenai biasiswa, bantuan dan keistimewaan pelajaran atau latihan atau kemudahan khas yang diberi atau diadakan oleh Kerajaan Persekutuan, dan satu kadar yang difikirkan patut oleh Yang di-Pertuan Agong mengenai permit atau lesen bagi menjalankan apa-apa trade atau perniagaan. Penubuhan UiTM adalah satu tanggungjawab yang telah dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan dalam semangat menjunjung salah satu daripada 7 titah wasiat Raja-Raja Melayu. Langkah demi langkah dirintis untuk menubuhkan UiTM. Tapak demi tapak UiTM mendaki tangga kejayaan. Setiap pencapaian membuktikan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memakbulkan doa merdeka, doa yang dipimpin bacaannya oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'ad Al-Linggi, serta diaminkan oleh para jemaah pada pagi 31 Ogos 1957. Rang Undang-Undang Institut Teknologi Mara dibentangkan di Parlimen oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Dr. Mahathir bin Mohamad pada 13 April 1976. 10 ahli Parlimen mengambil bahagian dalam perbahasan. 8 dari Semenanjung dan 2 dari Sarawak. 5 daripada ahli-ahli Parlimen tersebut meminta ITM menubuhkan cawangan di negeri-negeri. 3 daripada pembahas usul, Ahli Parlimen Kepong Yang Berhormat Dr. Tan Chee Koon, Ahli Parlimen Kota Melaka Yang Berhormat Lim Kit Siang, dan Ahli Parlimen Padang Serai Yang Berhormat Lim Kiam Hun dengan hujah mahu memupuk perpaduan kaum, mencadangkan supaya pintu ITM turut dibuka kepada semua warga negara. Cadangan tersebut dibidas oleh ahli Parlimen Balik Pulau Yang Berhormat Syamsuri Muhammad Saleh dengan hujah, Tuan Yang di-Pertua, peruntukan yang diberi kepada Institut Teknologi Mara oleh kerajaan itu, kalau dinilai dengan emas, maka emas itu hanya sesaga. Kalau dinilai dengan tanah, maka tanah itu tidak lebih hanya sebesar kelangkang kera. Emas sesaga, tanah yang sebesar kelangkang kera itulah yang diungkit-ungkit
disebut-sebut, ditagih oleh pihak pembangkang untuk dikongsi dengan orang-orang bukan Bumiputera atas alasan hendak mewujudkan perpaduan negara, hendak membasmi kemiskinan dengan tidak kira kaum. Yang amat berhormat Dr. Mahathir bin Mohamad semasa menggulung perbahasan telah menolak cadangan untuk membuka pintu ITM kepada semua warga negara dengan hujah bahawa perpaduan tidak wajar hanya didesak untuk dilaksanakan di ITM, sedangkan ahli-ahli yang berhormat dari Kepong dan Kota Melaka seringkali menuntut diperbanyakkan lagi penubuhan sekolah-sekolah aliran Mandarin dan Tamil. Dr. Mahathir menyeru agar mereka yang bersungguh mahu merealisasikan agenda perpaduan nasional untuk membuktikannya dengan menghantar anak-anak ke sekolah kebangsaan. Sebagai seorang yang berlatar belakang doktor perubatan, beliau turut mengukuhkan hujah tidak akan membuka pintu ITM kepada bukan Bumiputera dengan mengambil contoh perbandingan kes perubatan Arturo Venus Chand. Satu analogi hubungan saluran di antara arteri dengan vena. 23 tahun selepas itu, ketika berjawatan Perdana Menteri, Dr. Mahathir bin Mohamad mengisytiharkan ITM bertaraf universiti pada 26 Ogos 1999. UITM telah berjaya memenuhi visi dan misi untuk membangunkan sumber manusia Melayu. Kejayaan yang dicapai telah menjadi sumber inspirasi untuk mencipta kejayaan lebih gemilang. Setelah 60 tahun penubuhannya, UITM kini memiliki enrolment 165,000 pelajar. Disokong dengan kekuatan 500 program pengajian akademik yang dikendalikan oleh 24 fakulti serta 4 pusat pengajian. Di samping kampus induk di Shah Alam, tersebar di serata negara 12 kampus cawangan dan 21 kampus satelit yang tanggungjawabnya didukung oleh 18,188 staf akademik, staf pengurusan dan staf sokongan. Sehingga November 2016, UITM telah mencatat rekod menghasilkan 687,176 graduan. UITM berjaya melatih tenaga mahir, tenaga profesional Bumiputera, sekaligus memenuhi strategi serampang dua mata dasar ekonomi baru. Pertama, untuk membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum. Dan kedua, mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk memperbetulkan ketidakseimbangan ekonomi supaya dapat mengurang dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.